Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamirun. Kepada pelajar-pelajar kelas 500, 503 dan 504 TMJS, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan mempelajari bab 6 teknologi makanan. Sebelum kita meneruskan dengan pelajaran, kita akan lihat dulu subtopik yang perlu dikuasai. Ada 3 subtopik dalam topik ini. Untuk video bahagian pertama, cikgu akan menumpukan kepada 6.1 iaitu menganalisa kaedah dan bahan digunakan dalam teknologi makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan terproses? Makanan yang telah diubah dengan bahan kimia. Baik. Makanan yang telah diubah dengan bahan kimia, maksudnya telah ditambah bahan kimia. Ditambah bahan kimia ataupun telah mengalami perubahan berbanding keadaan asalnya. Maksudnya, keadaan asalnya telah berubah. Apakah tujuan pemprosesan makanan? Ada 6 tujuan pemprosesan makanan yang kita hendak tumpukan di sini. Baik. Yang pertama, untuk membuatkan makanan tahan lebih lama. Kerana makanan yang telah diproses tidak mengandungi bakteria ataupun mikroorganisma. Baik. Yang kedua, untuk menambahkan rasa makanan dan nutrisi. Tambah rasa, tambah nutrisi. Ketiga, membekalkan makanan yang berterusan. Memastikan makanan dapat dibekalkan secara berterusan. Yang ketiga. Keempat, untuk membantu pencernaan. Kerana makanan yang telah terproses lebih lembut berbanding makanan yang belum diproses. Selain itu, makanan yang diproses juga ada yang dijadikan mudah untuk dicernakan ataupun diserap. Seterusnya ialah membunuh mikroorganisma. Untuk membunuh mikroorganisma. Pembungkusan, pengangkutan, penggunaan dan penyimpanan akan menjadi lebih mudah. Okey. Mari kita lihat peranan ataupun tujuan. Tujuan pemprosesan makanan. Baik ya. Okey, andai kata dalam peperiksaan anda diminta untuk menerangkan 3 tujuan pemprosesan makanan. Jadi, kita boleh gunakan mana-mana poin yang 6 tadi untuk menjawab soalan ini. Apakah tujuan pemprosesan makanan? Okey, 1, membuat makanan tahan lebih lama.
Makanan tahan lebih lama. Okey. Apa lagi? Yang kedua, okey, kita boleh lihat untuk menambah rasa makanan dan juga nutrisi. Tambah rasa makanan. Okey. Dan yang ketiga, kita boleh tulis untuk membunuh mikroorganisma pun boleh. Membekalkan makanan berterusan boleh. Membantu pencernaan pun boleh. Okey, tapi cikgu saja nak tulis memudahkan pengangkutan dan penyimpanan. Okey. Okey. Memudahkan penyimpanan dan makanan. Maaf ya. Okey, memudahkan pengangkutan atau penyimpanan. Okey. Jadi apakah tujuan pemprosesan makanan? Mengapakah makanan mengapakah makanan diproses? Jadi kita boleh jawab mana-mana daripada yang 6 tadi ni. Okey, yang 6 tadi ni. Okey. Jadi kalau ditanya apakah beza makanan makanan yang belum terproses dengan makanan terproses, kita boleh bagi dua perbezaan, iaitu kalau makanan terproses telah diubah dengan bahan kimia. Tetapi untuk makanan belum terproses tidak ditambah ataupun diubah dengan bahan kimia. Okey, di sini ada senarai ya. Bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Bahan tambah makanan. Okey. Bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan iaitu bahan tambah makanan. Baik. Jenis bahan kimia. Okey. Apakah jenis bahan kimia? Ada banyak kat sini. Pengawet, pewarna, peluntur, perasa, okey, penstabil, pemanis, pengemulsi, pengantioksida dan nutrisi tambahan. Ya. Okey, ini adalah jenis bahan kimia yang ditambah. Setiap satu jenis ini mempunyai fungsi yang berbeza. Kemudian anda perlu ingat 1-2 contoh untuk setiap jenis bahan kimia tersebut. Dan anda juga perlu mengingati contoh makanan untuk setiap jenis bahan kimia yang ditambah itu. Baik. Yang pertama ialah pengawet. Okey. Pengawet. Okey. Tujuan pengawet ditambah adalah untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Contoh-contoh bahan kimia yang bertindak atau berfungsi sebagai pengawet ialah garam, gula, cuka, asid borik, asid benzoik. Okey, ini yang cikgu tanda ni yang sering
Ataupun boleh ditanya dalam peperiksaan. Jadi kamu kena tahulah garam tu, gula itu, cuka itu boleh membunuh pertumbuhan, menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Boleh membunuh mikroorganisma. Okey, kemudian asid borik dan juga asid benzoik. Okey. Okey. Ini adalah pengantioksida. Pengantioksida ialah bahan kimia untuk mengelakkan makanan daripada dioksidakan. Baik. Ada dua contoh kat sini di sini. Pertama, asid askorbik. Baik. Yang kedua, asid sitrik. Okey. Alright. Asid askorbik dan asid sitrik. Okey. Digunakan dalam contoh makanan kek, biskut, margarin, makanan bergoreng dan minyak sayuran. Jadi, jika lihat contoh sini, apple ni, ini belum teroksida, belum dioksidakan. Ini telah berubah warnanya kerana telah teroksida. Okey, jadi kalau kita sapu sedikit asid askorbik pada bahagian ini, okey, bahagian ini tidak akan dioksidakan dengan mudah. Okey, bahagian ini pula kita tidak sapu asid askorbik, jadi dia telah teroksida. Jadi sebab itu kita dapat apple yang sama, tetapi satu telah bertukar menjadi perang, satu lagi belum. Pengoksidaan minyak pada makanan akan menjadikan makanan tengik, berbau dan rosak, mengubah rasa dan warna serta berkemungkinan beracun. Oleh itu, kebanyakan makanan yang dijual dalam bungkusan perlulah dimasukkan pengantioksida seperti asid askorbik dan juga asid sitrik untuk menghalang pengoksidaan minyak. Anda boleh lihat pada bungkusan-bungkusan makanan, kita boleh jumpa asid askorbik dan juga asid sitrik dengan sangat kerap. Seterusnya ialah perasa. Ini adalah bahan untuk meningkatkan rasa makanan. Ataupun jika makanan itu telah diproses, okay, dan hilang rasanya, kita akan tambah perasa, mereka akan tambah perasa untuk mengembalikan rasa makanan yang hilang itu. Okey. Ini ya. Baik, dalam exam, dalam peperiksaan jangan tulis Ajinomoto. Jangan tulis Ajinomoto kerana Ajinomoto ialah jenama. Jadi macam biasa, cikgu dah pernah cakap sebelum ni, kita jangan gunakan jenama, sebaliknya kita gunakan perkataan yang benar. Iaitu, kamu jawab contoh perasa ialah MSG. M huruf besar, S huruf besar, G huruf besar. MSG. Ataupun kamu boleh tulis monosodium glutamate. Okey, glutamate. Okey. Selain itu, kita juga masukkan perasa vanila. Iaitu parti yang menambah rasa pada kek. Contohlah, pada aiskrim dan sebagainya. Okey. Yang ini ya. Okey. Yang biasa kita gunakan ataupun mudah didapati di pasaraya. Okey. Perasa. Baik. Pemanis. Nama pun pemanis. Jadi, untuk memaniskan makanan. Okey. Pemanis. Untuk memaniskan makanan. Okey, boleh Contohnya gula lah. Okey. Baik. Kita ada contoh
Sukrosa. Sukrosa. Ataupun gula. Okey. Pemanis semula jadi. Okey, pemanis semula jadi mengandungi karbohidrat. Jadi, contoh yang kedua pula ialah sakarin. SAKARIN merupakan pemanis tiruan. Berbanding dengan sukrosa ataupun gula, sakarin tiada karbohidrat. Digunakan dalam minuman, gula-gula dan juga ubat-ubatan. Okey. Yang seterusnya ialah aspartame. Okay. Juga merupakan pemanis tiruan, tiada karbohidrat dan digunakan dalam minuman berkarbonat. Jadi apa yang kita perlu tahu untuk ini ya? Okey, apakah jenis bahan kimia pemanis? Apakah fungsi pemanis untuk memaniskan makanan? Apakah contoh-contoh pemanis? Sukrosa, sakarin, aspartame. Baik, kita pergi ke pengemulsi. Pengemulsi. Okey. Pengemulsi bantu minyak dan air untuk bercampur dengan baik. Jadi, pengemulsi bantu minyak dan air bercampur. Seperti yang kita tahu, minyak dan air tidak bercampur. Jadi apabila ditambah dengan pengemulsi, kedua-dua bahan ini boleh bercampur dengan baik. Lalu terhasillah makanan-makanan yang kita makan ni. Termasuk roti, coklat bar, aiskrim, okay, mentega. Apakah contoh-contoh? Apakah contoh? Okay. Pengemulsi. Okay. Jadi, lecithin boleh didapati dalam telur kuning. Okay, dalam telur kuning. Dan kedua ialah pektin. Okay. Terdapat dalam aiskrim dan juga coklat. Baik ya. Kita lihat pula jenis bahan kimia yang seterusnya iaitu penstabil. Penstabil. Okey. Penstabil dimasukkan ke dalam makanan untuk menjadikan makanan bercampur dan menjadikannya lebih lembut dan halus. Juga bertindak sebagai agen pemekat seperti gelatin dan kanji. Contoh bahan penstabil ialah gam akasia yang terdapat dalam jeli dan gula getah. Okey. Agar, kanji dan gelatin. Okey. Ini adalah contoh gelatin digunakan, gam akasia untuk buat agar. Alright. Ini contoh-contoh bahan yang menggunakan penstabil.
Okey, aiskrim. Okey, sos. Okey, susu. Okey. Alright. Baik, seterusnya ialah pewarna. Mengapa pewarna ditambah? Untuk menjadikan makanan lebih menarik. Pewarna. Menjadikan makanan lebih menarik. Atau mengembalikan warna yang hilang. Contohnya ialah serbuk besi oksida. Okey, serbuk besi oksida ataupun tartrazin. Okey, serbuk besi oksida, tartrazin. Okey, tartrazin berwarna kuning. Diperbuat daripada pewarna semula jadi dan juga buatan. Okey, ini adalah pewarna semula jadi. Kunyit memberi warna kuning. Lobak merah memberikan warna oranye ataupun jingga. Kobis ungu ataupun buah naga boleh memberikan warna ungu. Cili, serbuk cili boleh memberikan warna merah. Okay, tumbuh-tumbuhan hijau, sayur-sayuran hijau boleh memberikan warna hijau. Okey, bawang. Okay. Seterusnya ialah peluntur. Peluntur. Contoh peluntur ialah benzoil peroksida. Okey, benzoil peroksida. Jadi, benzoil peroksida ialah sejenis peluntur. Apakah fungsi peluntur? Untuk menyingkirkan warna yang tidak dikehendaki dalam makanan. Jadi, singkir warna. Untuk memutihkan makanan. Baik ya. Okey. Jadi kat sini tengok tepung. Tepung ni untuk memastikan tepung tu tidak bertukar warna untuk tempoh yang panjang, mereka tambah peluntur supaya warna tepung kekal putih. Okey. Dan juga mereka juga menambahkan peluntur untuk memutihkan makanan seperti gula. Baik. Kita juga mendapati dalam makanan terproses turut ditambah nutrien tambahan. Nutrien tambahan. Baik, apakah peranan nutrien tambahan? Adalah untuk mengembalikan rasa makanan yang hilang. Juga untuk menambahkan nutrien pada makanan. Okey. Contohnya, iodin ditambah dalam garam. Iodin ditambah dalam garam. Vitamin B ditambah dalam tepung. Okey, vitamin B ditambah dalam tepung. Ini adalah beberapa contoh sahaja ya. Ada boleh katakan semua makanan yang diproses ditambah dengan bahan-bahan sebegini. Apakah kesan penggunaan berlebihan bahan kimia dalam makanan terhadap kesihatan kita?
Ya, apakah akan terjadi kepada kesihatan kita jika bahan-bahan kimia seperti peluntur, pemanis, penstabil, pengemulsi, pewarna dan sebagainya ditambah secara berlebihan ke dalam makanan. Ataupun apa jadi jika kita sering kali mengambil makanan terproses. Okey. Untuk pengawet, boleh menyebabkan gatal kulit, lelah, ada masalah pencernaan, boleh menyebabkan cirit-birit, boleh memusnahkan vitamin tertentu. Kalau kita pewarna yang berlebihan boleh menyebabkan kanser, keracunan makanan, kemandulan, terencat akal pada anak, boleh menyebabkan peluntur boleh menyebabkan keracunan makanan dan juga kanser. Untuk perasa boleh menyebabkan sakit dada, masalah pernafasan, migrain, kerosakan otak pada bayi dan kanak-kanak. Okey. Antioksidan. Okey. Pengantioksida. Okey. Boleh menyebabkan kerosakan hati, otak dan buah pinggang. Boleh menyebabkan rambut gugur. Pemanis yang berlebihan pula boleh menyebabkan kanser dan juga kencing manis. Ya. Okey. Alright. Okey. Itu saja untuk video bab 6 bahagian pertama. Sekian, hingga berjumpa lagi.